Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan nikmat usia dan kehidupan, diberikan nikmat kesihatan dan kelapangan, diberikan pelbagai nikmat, dan termasuklah di antara yang utamanya nikmat iman dan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung perbincangan kita yang terhenti pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang lalu, di mana dalam kuliah yang terakhir kita bercakap tentang makna jual beli ataupun al-bai'. Tetapi ada permintaan yang menyebut kepada saya tentang pengajian muamalat ini tidak perlu terikat sangat dengan apa yang dibincangkan di dalam kitab, sebab apa yang dibincangkan di dalam kitab itu dia mengikut step, mengikut tata cara yang sememangnya biasa disusun oleh para ulama. Kebiasaannya mereka berbincang tentang ta'rif, definisi. Selepas daripada definisi, mereka akan bincangkan dalil Al-Quran. Selepas daripada dalil, akan dibincangkan rukun dan syarat. Selepas itu akan dibincangkan perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengannya. Ini kaedah para ulama supaya kita memahami sesuatu isu dengan mudah. Bila sebut jual beli, kita faham apa yang dimaksudkan dengan jual beli dalam hukum fiqh, dan apa yang dimaksudkan dengan jual beli dalam percakapan kita dalam amalan masyarakat umum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak mulakan perbincangan pada malam ini dengan
membaca beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau kita buka surah Al-Baqarah, kita akan mendapati ayat 276. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini boleh kita sebut sebagai ayat yang jelas, ayat yang nyata, tidak ada mutasyabihat padanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala itu sendirilah yang mengharamkan jual beli. Perkataan yang jelas yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli adalah halal, muka surat 1196. Seribu jangan selak belakang, selak depan. Sebab dia menyambung helaian daripada jilid yang terdahulu. 1196, nombor 1 Al-Quran. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bila mana kita bercakap tentang keharusan jual beli dan kita bercakap tentang pengharaman riba, maka pada hari ini kita yakin dan percaya bahawa yang menghalalkan jual beli ialah Allah Ta'ala, yang mengharamkan jual beli itu juga ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keharusan jual beli dan pengharaman riba ini bukanlah ciptaan Nabi SAW, bukanlah ciptaan para alim ulama, bukanlah ciptaan fuqaha, bukanlah ciptaan para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, tidak. Yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya telah sebutkan sebelum daripada ini bagaimana dalam bab muamalat, hukum asalnya adalah harus. Apa juga bentuk muamalat yang ada di hadapan kita, hukum asalnya adalah harus. Orang zaman hari itu, zaman nenek moyang kita, zaman sebelum mereka lagi, mereka menggunakan sistem barter, tukar barang. Apa hukum sistem ini? Hukumnya harus. Hari ini kita beli barang dengan menggunakan duit. Apa hukum jual beli ini? Hukum asalnya adalah harus. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Dalam bab ini sama seperti mana makan dan minum, sama seperti mana kita nak kenal pasti binatang ini halal dimakan atau tidak halal dimakan, tumbuhan ini, pokok ini halal dimakan atau tidak halal dimakan, binatang yang berada dalam lautan ini halal dimakan atau tidak halal dimakan, maka hukum asalnya adalah halal. Kecuali bila mana datangnya nas, datangnya ayat Al-Quran, datangnya hadis Nabi SAW menceritakan bahawa benda ini haram, barulah dia menjadi perkara yang haram. Semua binatang asalnya halal. Datang nas jelaskan ini sifat-sifat binatang yang diharamkan. Ada yang diharamkan secara ijma', ada yang diharamkan secara jumhur fuqaha. Akan ada perbezaan. Sebab itu kalau kita duduk sini sebut makan tupai, makan apa lagi? Landak, apa lagi? Binatang yang pelik-pelik sikit, kita rasa dah lain macam lah. Dah rasa dia macam lain macam lah. Tapi kita pergi setengah-setengah tempat, ada tempat yang makan. Kita pergi Pahang bagai tu, ada tempat yang dimakan landak. Landak biasa lagi. Ada tempat yang dimakan tupai. Macam mana tupai ni? Jadi kita pun maka jangan hairan kerana apa, hukum asalnya adalah halal. Melainkan kita rasa bahawa kita yakin bahawa ada nas yang menyatakan bahawa perkara itu haram. Samalah juga tumbuhan, samalah juga dengan makanan-makanan yang lain. Begitu juga dalam muamalat, apa sahaja bentuk jual beli yang ada pada hari ini hukumnya halal, kecuali apa yang jelas padanya sifat-sifat yang haram. Dan perkara-perkara yang haram ini tak banyak sebenarnya, tuan-tuan.
Ada beberapa perkara sahaja yang sebenarnya boleh kita sebutkan bahawa dalam dunia muamalat ini banyaknya yang halal. Yang banyaknya ialah yang halal. Tetapi kerana kejahilan kita, kerana ramai yang tidak mengetahui, kerana ramai yang tidak memahami, akhirnya menyebabkan mereka terjebak dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 276, iaitu riba. Jadi kita akan baca selepas daripada ini beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah taala, antaranya riba, antaranya maisir, perjudian, antaranya gharar, penipuan. Selain daripada itu, kesemuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tangan kita akan ada satu perkara yang kita namakan dia sebagai jual beli. Yang ini diharuskan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kiri kita akan ada suatu bentuk kontrak yang kita namakan dia sebagai riba. Kalau kita nak bandingkan antara dua ni, mana yang lebih luas perbincangannya, perbincangan berkenaan dengan jual beli adalah lebih luas. Pecahannya begitu banyak, pecahannya begitu banyak. Dan kadang-kadang kalau kita nak sebut pun kadang-kadang boleh jadi ada orang pening kepala. Kenapa terlalu banyak pecahan kepada jual beli ini? Ada jual beli yang kita namakan dia sebagai musawamah. Maksud musawamah ini apa dia? Kita tawar-menawar. Kita tak nak tahu berapa harga dia, kita tak nak tahu berapa kos dia, kita tak nak tahu, tapi kita tawar-menawar dengan orang ni. Ini salah satu bentuk yang ada, musawamah. Ada yang dalam bentuk muzayadah. Muzayadah ini biasanya berlaku dalam lelongan. Siapa yang tawarkan harga yang paling tinggi, maka dia akan dapat beli barang itu. Jadi bila kita sebut jual beli, lelongan juga termasuk dalam bab jual beli. Lelongan macam-macam lah, barang antik, kenderaan, pakaian, rumah dan pelbagai lagi. Ada jual beli yang bersifat dengan amanah, bay'ul amanah. Maksudnya apa? Penjual kena ceritakan berapa kos dia, berapa modal dia dan berapa keuntungan yang dia nak ambil. Kebanyakannya hari ini yang berlaku. Urusan kita jual beli dengan bank, dia masuk dalam bab ini, bay'ul amanah. Kita tahu berapa harga kos barang itu. Kemudian bank jual kepada kita, bank sewakan kepada kita dengan tambahan keuntungan, iaitu dianggap sebagai bai' al-amanah, ataupun secara lebih khususnya disebut sebagai bai' al-murabahah, jual beli dengan tambahan keuntungan. Kita beli barang, kita tahu barang itu harga 100, tapi kita tak ada duit cash untuk nak beli barang itu dengan harga 100. Kita cari orang lain, orang ini tolong belikan untuk kita, dan kemudian dijual pula kepada kita dengan harga modal dan tambahan keuntungan. Yang ini kita sebut sebagai murabahah. Banyak berlaku dalam kehidupan kita, terutamanya pada zaman ini. Ada juga jual beli yang kita namakan sebagai bai' at-tawliyah. Bai' at-tawliyah. Maaflah kalau banyak sangat nama-nama jual beli. Nak ceritakan bahawa terlalu banyak jenis jual beli. Terlalu banyak jenis jual beli. Bai' at-tawliyah ini ialah kita melantik seseorang untuk membeli ataupun menjual bagi pihak kita. Jadi banyak mana yang dia beli, dengan harga yang dibeli, itulah yang dia akan bagi tahu kepada kita. Kita lantik dia sebagai wakil kita untuk pergi buat pembelian. Bai' at-tawliyah, maknanya orang ni tidak boleh mengambil keuntungan ke atas kita. Dia kena amanah, dia kena jujur, dia kena telus. Berapa yang dia beli, maka itulah yang seumpama kita kadang-kadang kita pesan kawan kita minta tolong dia belikan. Dia beza dia, kita pesan kepada dia tolong beli, dengan kita kata kita nak beli daripada dia. Bila kita sebut tolong beli, maksudnya apa? Dia kena
bagi kepada kita harga asal barang itu. Tapi kalau dijual kepada kita, maka terpulang kepada dia. Kalau dia beli sana dengan harga RM10, dia nak jual kepada kita dengan harga RM13, itu terpulang kepada dia. Biasanya orang tak bahas tentang nama jual beli ini, kita hanya bahas tentang hukum jual beli itu sahaja. Sebab bukan namanya yang kita kehendaki. Kita nak, kalau buat macam ni, apa hukumnya? Kalau buat begini, apa natijahnya? Halal ataupun tidak, sah ataupun batal, dan seumpamanya. Ada juga jual beli, tadi kita sebut jual beli dengan keuntungan. Ada juga jual beli dengan kerugian. Kalaulah tidak dengan kerugian pun, kita kata dengan diskaun. Dia beli RM10, tapi dia nak jual kepada kita dengan harga RM8. Dia rugi RM2. Boleh jadi dia rugi, boleh jadi dia nak hadiah kepada kita, boleh jadi dia nak bertolak ansur dengan kita, bertasamuh. Yang ini kita namakan dia sebagai bai' al-wadhi'ah. Jadi di hadapan kita tadi ada banyak jenis jual beli, kategori-kategori jual beli. Yang mana jual beli ini sebenarnya dia melihat kepada barang yang dibeli, ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai al-mabi', barang yang kita jual beli. Ada juga yang melihat kepada beberapa perkara yang lain, tapi saya tak nak perincikan. Cukup kita menyatakan bahawa di sana ada banyak bentuk jual beli. Hari ini lebih banyak lagi. Sebagai contoh, ada bai' bitaqsid, jual beli dengan bayaran secara ansuran. Ada jual beli secara tunai, naqdan. Ada jual beli secara hutang ataupun secara ansuran. Kesemuanya ini ada dibincangkan dalam bab fiqh. Dibincangkan dalam bab fiqh dan dikategorikan sebagai jual beli yang diharuskan oleh syarak. Diharuskan dalam keadaan, nanti kita akan bincang, di sana ada rukun dan syarat kepada setiap jual beli. Sama seperti mana berlaku dalam sembahyang, ada rukun dan syarat dalam sembahyang. Kalau rukun sembahyang tidak